Rahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan limpah kurnianya sama-sama dapat dipertemukan pada malam ini, malam yang ke-20 ya, berarti kita sudah selesai 19 hari. Kejap je ya, rasa baru tengok anak bulan, nak tengok anak bulan lagi dah. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan Badar Kubra, yaitu peperangan yang pertama berlaku dalam Islam setelah baginda Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Dinamakan peperangan Badar kerana ia berlaku di lembah Badar. Di peringkat awal, peperangan Badar bukanlah suatu pasukan tentera daripada Rasulullah untuk berperang. Rasulullah hanya nak buat roadblock saja, tuan-tuan sekalian, iaitu untuk menahan suatu kafilah perdagangan yang diketuai oleh Datuk Seri Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam. Jadi Abu Sufyan ketika itu menjawab jawatan sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Perdagangan Antarabangsa, atau Matret ya, gitu. Jadi dia berdagang di Syam, bawa balik banyak tuan-tuan sekalian keuntungan-keuntungan untuk dibawa balik ke Mekah. Maka Rasulullah telah diarah oleh Allah Ta'ala untuk menyekat rombongan ini, tujuannya merampas segala apa yang dibawa oleh mereka sebagai ganti daripada harta kaum muslimin yang dirampas ketika mana di Mekah dahulu. Tetapi biasalah tuan-tuan sekalian, menteri ini bila berjalan dia bawa SB tuan-tuan sekalian ya, jadi sebelum dia berjalan dia akan hantar perisik-perisik dahulu, mana jalan yang boleh lalu, mana jalan tak boleh lalu. Jadi mereka mendapat tahu bahawa Rasulullah SAW telah mengumpulkan tenaga lebih kurang 313 orang untuk menyekat kafilah perdagangan tersebut. Maka Abu Jahal pun Abu Sufyan pun menghantar utusan ke Mekah untuk mendapatkan pasukan yang boleh membantu mereka, iaitulah tentera yang diketuai oleh Tun Abu Jahal dan Tan Sri Abu Lahab. Siapa tak tahu sebut Tun Tan Sri ni? Itu kalau dia duduk kat Malaysia macam tu lah tuan-tuan sekalian ya. Cuma pasal kat sana dia tak ada tu benda tu. Kita je lah bagi dia pangkat tu kan, bagi dia pingat. Jadi Tun Abu Jahal dan Abu Lahab ni tuan sekalian, bila dengar bahawa Nabi ni nak tahan kafilah Quraisy ni, dia cukup suka tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Ini kalilah tuan-tuan sekalian dia boleh bertembung dengan tentera Islam dan boleh membunuh Rasulullah SAW. Sebab itu Abu Jahal Abu Lahab membuat kelengkapan yang secukupnya dengan kenderaannya. Untanya 700 ekor, tenteranya 1000 orang, sedangkan Rasulullah hanya 313 orang dengan unta hanya 70 ekor saja tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Jahal Abu Lahab pun pergi siap dengan artis sekali tuan-tuan sekalian. Tak cukup tentera, bawa artis sekali, sebab nanti nak memberi semangat kepada mereka dalam peperangan. Maka bergeraklah mereka menuju ke medan Badar. Manakala Abu Sufyan pula dia tak boleh tunggu lama ya, dia mesti cari jalan untuk melepaskan diri daripada roadblock yang akan dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau dia berhenti lama-lama di tempat lain, takut lanun lain pula datang ya, maka tuan-tuan sekalian dia cari jalan. Akhirnya melalui pesisiran Laut Merah mereka dapat melepaskan diri sampai ke Mekah. Bila dia sampai ke Mekah, dia hantar utusan pula kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, bagi tahu sekarang ni tentera telah selamat sampai ke Mekah, kafilah telah selamat sampai di Mekah, jadi balik je lah, tak payah berperang ya. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab tak mau. Dia kata kita akan berada di medan Badar selama 3 hari 3 malam. Kita akan sembelih kambing, kita akan minum arak, kita akan buat pesta selama 3 hari 3 malam, biar semua orang dengar bagaimana kehebatan tentera kita untuk melawan Muhammad. Dia nak menunjuk tuan-tuan sekalian ya. Rasulullah pula tuan-tuan sekalian bila tahu bahawa Abu Sufyan telah lepas, yang mereka akan hadapi ialah tentera kaum musyrikin, Rasulullah hantar pula perisik nak tengok kekuatan yang dibawa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ni hantar perisik, datang perisik bagi tahu ya Rasulullah begini kelengkapan mereka semua. Akhirnya Rasulullah duduk berbincang dengan para sahabat. Nabi nak teruskan bimbang kalau ada para sahabat yang belum bersedia, nanti kalau tewas mereka akan menyalahkan Rasulullah SAW. Maka Nabi duduk berbincang, bertanya dengan sahabat-sahabat tadi, apakah pandangan mereka, sama ada untuk meneruskan peperangan ataupun mereka kembali ke Madinah. Maka Miqdad bin Amr, wakil daripada Muhajirin, menyatakan, ya Rasulullah, teruskanlah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, kami sekalian bersama-samamu. Nabi paling pula ke arah orang Ansar, tuan-tuan ada lagi tak siapa nak bagi pandangan?
Maka Sa'ad bin Mu'az faham bahawa Nabi belum puas hati lagi, kerana orang Muhajirin memang daripada dulu dah berjuang dengan Rasulullah. Jadi Nabi nak dengar daripada mulut kaum Ansar pula. Maka Sa'ad bin Mu'az mengatakan, sesungguhnya kami telah pun beriman dan percaya denganmu, dan kami mengaku bahawa segala apa yang kau bawa itu adalah benar, dan telah pun kami beri kepercayaan serta mengikat janji akan patuh dan taat. Maka teruskanlah mengikut kehendakmu di mana kami sekalian bersama-samamu. Demi Allah yang mengutus di kau dengan benar, seandainya kau mengharungi lautan, nescaya akan kami harungi bersama-samamu. Mana kesungguhan itu sekalian. Bila dah beriman, kita akan sama-sama pertahankan Islam. Kalau dibentangkan lautan di hadapanmu, kamu renangi, kaki kami akan berenang bersama-sama, wahai Rasulullah. Ini orang dulu tuan sekalian, semangat dia berjihad. Bukan jauh sekarang baru dengan tazkirah tak boleh tahan lah tuan sekalian. Jangan tazkirah ganggu tarawih. Ya, kau pergi sembahyang tarawih, orang tengah tazkirah, siapa suruh nanti tunggu habis tazkirah baru sembahyang tarawih. Kelab malam banyak buka tuan sekalian, tak ada pula komplain. Ini masalah kita punya mufti-mufti cap ayam ni tuan sekalian. Banyak orang buat maksiat, satu pun tak ditegurnya tuan sekalian. Tiba-tiba tazkirah yang dilarangnya tuan sekalian. Tuan-tuan kena ingat, bagi tahu ni mufti-mufti ni tuan sekalian, jangan duduk sedang lenang dalam pejabat nanti jadi macam Syekhul Azhar tuan sekalian, menjadi pembunuh kepada umat Islam di Mesir. Ni Syekhul Azhar ni ketua pembunuh tuan sekalian. Ini mula daripada macam mufti-mufti ni lah tuan sekalian. Dapat jawatan mufti, ngampu, sudah-sudah terpaksa bunuh rakyat sendiri tuan sekalian. Ulama apa barang macam ni tuan sekalian? Tazkirah pun tak boleh. Kau tak mau dengar tazkirah, tak mau bagi tazkirah, sudah balik tidur. Jangan ganggu orang lain. Aku angin betul tuan sekalian. Pasal dia sendiri tak mau bagi tazkirah, dia sendiri tak mau berdakwah, duduk kat kerusi empuk, lepas tu dia bagi barang orang. Kita dia tuan sekalian, tazkirah ni yang suruh bukan ustaz, yang suruh bukan Rasulullah, yang suruh Allah Taala. Baca Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana ingat mengingati memberi manfaat kepada orang beriman. Masalahnya mufti kita tak baca Quran, baca utusan. Ini yang jadi tuan sekalian. Beriman dengan utusan. Sebab tu kita nak buat tazkirah tak bagi. Baru ni bola tak ada komplain pula. Chelsea main kan, berapa ribu orang tak sembahyang tuan sekalian, tak bunyi pun. Ada orang datang, dia kata, ustaz, pasal apa dia orang tak komplain pula Chelsea? Tak ada dikatanya Chelsea mengganggu orang tarawih. Saya kata memanglah, bola mana ganggu orang tarawih, sebab yang pergi itu memang tak sembahyang tuan sekalian. Ganggu apa pula? Memang dia tak sembahyang. Jangan sembahyang tarawih, sila sembahyang fardu pun tak buat tuan sekalian. Tuan main, dia main 8.45, pukul berapa dia masuk stadium tuan sekalian? Itu sebab tuan sekalian, bila golongan seperti ini tuan sekalian, mereka tak mau tegakkan kebenaran, datang orang bodoh je tegur dia tuan sekalian. Tak payah hantar ustaz tegur mufti dia sekalian. Hantar Ratu Cantik 2 orang, sampai hari ni tak boleh jawab. Ratu Cantik tu selebek jadi cakap tuan sekalian. Dia kata takkan kita nak jadi Ratu Cantik, tak boleh. Orang kafir, orang bukan Islam, orang Melayu, Cina, India masuk, sepatutnya kita ada juga wakil orang Melayu, kata dia. Jadi menunjukkan orang Melayu pun cantik juga. Ini tak bagi pula. Tak bagi kita je, kata dia. Ratu Cantik tak boleh, tapi gimnastik boleh pula. Gimnastik tu lagi seksi daripada kita orang tau. Tu dia kata yang berenang tu pakai cawat aja. Bina badan pakai spender je. Kadang-kadang orang boleh ukur dia punya telur besar mana tu sekalian. Ya, orang boleh tahu saiz dia. Ini tu sekalian masalah dia. Double standard kata dia. Sudah dikatanya kita tu sekalian. Sampai hari ni mufti tak bunyi tu sekalian. Padan muka kau. Kacau lagi orang nak buat benda-benda agama kan. Sudah-sudah orang bodoh je pergi tegur dia. Semangat Badar inilah tuan-tuan sekalian hari ini yang dipegang oleh teman-teman kita di Kahirah, di Iskandariah, di seluruh Mesir tuan-tuan sekalian, untuk menentang penggulian kuasa yang dilakukan oleh Sisi dan juga sekutu-sekutunya. Walaupun mereka dibunuh, walaupun mereka ditembak, tetapi apa kata dia tuan-tuan sekalian, peluru kamu tidak sekuat iman yang ada pada diri kami untuk mempertahankan kebenaran. Tuan-tuan sekalian, Ikhwanul Muslimin bukan baru sehari dua. Kita baru lebih kurang 50 tahun saja parti Islam di Malaysia. Ikhwan 85 tahun lebih kurang tuan sekalian ditubuhkan. Ratusan pimpinannya mati dibunuh, mereka tak pernah memberontak. Ribuan pengikut mereka ditangkap ISA, tak pernah memberontak tuan sekalian. Suruh pilihan raya, ikut pilihan raya, walaupun memang kena tipu, lebih kena tipu daripada kita tuan sekalian.
Mana tak tipunya tuan-tuan sekalian, tiap kali menang Mubarak tu menangnya 99.9%. Mana ada makhluk kat dunia pilihan raya menang 99.9%, tuan-tuan sekalian. Firaun kalau bangkit pun terkejut, tuan-tuan sekalian. Alamak, lagi teruk daripada aku tu dia. Aku pun sokongan tak banyak macam ni. Dahsyat, tuan-tuan sekalian. Tapi mereka tetap ikut ketika arus perdana. Nak demokrasi, ikut demokrasi. Tetapi akhirnya demokrasi dicabuli, tuan-tuan sekalian. Pimpinan Ikhwan ditangkap, diseksa. Dr. Mursi kita tak tahu sekarang berada di mana, tuan-tuan sekalian. Tapi walaupun ditembak, tetap pimpinan Ikhwan menyatakan kita akan mati syahid dalam keadaan aman. Berarti kita tidak akan layan provokasi mereka. Dia nak bawa parang ke nak bawa apa, biarkan mereka. Kita cukup dengan batu je. Dia ada batu di balik. Saya tengok pertempuran semalam, tuan-tuan sekalian, yang dia hayu sadis tu, dia pakai batu je. Polis siap pakai perisai pun ke depan, kawan di balik batu je. Lari lintang bukang polis tu. Tengok kekuatan dia, tuan-tuan sekalian. Mesir ni, tuan-tuan sekalian, kalau dia lawan, dia akan lebih dahsyat daripada Syria, tuan-tuan sekalian. Syria tu kawannya lembut. Tuan-tuan pernah jumpa Syria? Syria tu kalau tanya apa khabar, aku ketawa, tuan-tuan sekalian. Dia tanya kawan dia, "Ishlona," itu macam ngada-ngada, tuan-tuan sekalian. Orang Syria ni lembut, dia kalau gaduh macam orang bersembang. Orang Mesir bersembang macam gaduh, tuan-tuan sekalian. Kefal. Garang, tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Jadi orang Mesir kalau bergaduh lebih dahsyat tau, jangan main-main. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku di Timur Tengah ni sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kita cuba dilaga-lagakan oleh orang barat, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku di Syria kononnya ini Sunni Syi'i, Sunni Syi'i, itu semua tipu, tuan-tuan sekalian. Dia bukan masalah Sunni Syi'i, tuan-tuan sekalian. Di Timur Tengah ini, tuan-tuan sekalian, permasalahan dia ialah permasalahan bagaimana untuk mendominasi kuasa yang ada di Timur Tengah. Jadi ada 3 kelompok, tuan-tuan sekalian. Satu iaitu kelompok Islamis yang diketuai oleh Ikhwan, Hamas, Jihad Islam, golongan yang memang dia nak dapatkan kuasa untuk nak bawa perubahan dengan melaksanakan sistem Islam dan syariah Islamiah. Mereka ni golongan orang yang ikhlas walaupun ditipu banyak kali, tuan-tuan sekalian. Kumpulan yang kedua yang pro barat, menyokong Amerika dan Israel, tuan-tuan sekalian. Ini diketuai oleh Arab Saudi, kemudian diikuti oleh UAE, Qatar dan Kuwait. Mereka ini penyokong kuat Israel. Sehingga ketua polis Dubai, kalau tuan-tuan nanti sempat balik tengok YouTube, tapi tak tahulah tuan-tuan faham ke tak bahasa Arab tu, sebab sini banyak orang Jawa kan. Dia boleh sebut dari tempat, tuan-tuan sekalian, Israel bukan musuh Arab, musuh kita ialah Ikhwanul Muslimin. Dia boleh sebut begitu, tuan-tuan sekalian, terang-terangan. Ini satu kelompok. Sebab itu mereka berusaha daripada tahun lepas, tuan-tuan sekalian, untuk menjatuhkan Dr. Mursi dengan perbelanjaan yang begitu banyak. Bagi duit, bagi senjata. Tuan-tuan kena ingat apa yang berlaku di Syria serupa. Di Syria, tuan-tuan sekalian, di peringkat awal Ikhwan itu dia demonstrasi macam di Mesir untuk menjatuhkan Bashar. Tetapi Saudi, Qatar telah melakukan suatu benda yang sangat dahsyat dengan menghantar senjata kepada pemberontak. Lalu pemberontak ini, tuan-tuan sekalian, menyerang orang ramai, menyerang pihak Bashar dan seumpama dengannya. Sama aja Bashar dengan pemberontak, tuan-tuan sekalian. Golongan Ikhwan tersepit, tuan-tuan sekalian, di Syria. Tuan-tuan ingat kalau Bashar jatuh, boleh naik Ikhwan ke? Belum tentu, tuan sekalian. Kalau Ikhwan naik, dia akan dibom pula oleh mereka, tuan sekalian. Itu yang akan berlaku di Syria. Sebab itu, tuan sekalian, dia tidak berkesudahan. Kita pula tidak ada siapa yang boleh diharapkan. Dulu kita nak harapkan OIC, sekarang jangankan C lagi, tak C langsung, C betul, tuan sekalian. Dulu OIC, sekarang C. Tahu? OIC dulu saya tengok aja, sekarang C bahasa Cina, mampus, tuan sekalian. Tak ada dah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku hari ini, langsung tak ada langsung suara OIC, tuan-tuan sekalian. Di mana pemimpin-pemimpin OIC yang kononnya hebat itu, termasuklah pemimpin Malaysia, tuan-tuan sekalian, tak berani buat keputusan. Yang berani hanya Erdogan seorang. Aku puji Erdogan, tuan-tuan sekalian, walaupun orang cakap macam-macam. Kurang-kurang Erdogan berani memberi tekanan kepada tentera Mesir dan seumpama dengannya. Yang lain tu tak ada. Yang lain telur kecut, tuan-tuan sekalian, tak berani. Cakap je berdegor-degor. Tapi tengok, tak berani membuat keputusan apa-apa, memberi pandangan pun. Erdogan jelas-jelas sekalian dia telah memutuskan hubungan dengan tentera. Sehingga apabila Al-Baradei tentu sekalian beberapa kali telefon, dia kata, aku tak ada urusan dengan kamu. Kamu siapa? Saya hanya berurusan dengan Dr. Mursi sebab dia adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Kamu tak ada, siapa pilih kamu? Kata dia. 2 kali telefon dia layan macam tu je. Bau padan muka tu sekalian, dia kena macam tu. Ni blok yang ketiga pula, tuan-tuan sekalian, iaitulah blok komunis sosialis yang ia lebih kepada geng-geng Rusia dan China. Ini antaranya iaitulah Syria dan juga Iran, tuan-tuan sekalian.
Jadi mereka ni masing-masing nak cari kekuatan. Sebab tuan-tuan sekalian, satu-satunya kekuatan yang ada pada Rusia ialah di Syria. Dia ada satu pelabuhan tuan-tuan sekalian di Syria itu. Jadi dia mesti pertahankan. Kalau pelabuhan tu hilang, dia tak ada kekuatan lagi di Timur Tengah. Sebab tu masing-masing. Tapi yang menjadi mangsa ialah orang Islam, orang ramai tuan-tuan sekalian. Tadi orang WhatsApp tuan-tuan sekalian, kalau ada yang terima saya tak tahu, wallahu alam. Kita terima tuan-tuan sekalian WhatsApp bagaimana ucapan Munshi Dayan tuan-tuan sekalian. Kenal Munshi Dayan yang mata satu tuan-tuan sekalian, panglima tentera Israel dulu tuan-tuan sekalian. Dia sebut tuan-tuan sekalian antara kelemahan umat Islam. Yang pertama, umat Islam ni tak mau baca sejarah. Yang kedua, umat Islam ni dia tak mau belajar. Maknanya tidak belajar dengan kesilapan yang lalu. Macam sekarang lah. Kita bukan tak tahu sekarang. Tahun 80 berlaku peperangan Iraq dan Iran tuan-tuan sekalian. Irak Iran perang, siapa dalangnya? Rusia dengan mereka tuan-tuan sekalian. Sini bagi senjata sini, sini bagi senjata sini. Kau gaduh. Dia tengok je best. Sebab dia boleh test senjata dia tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba bila dah selesai masalah Iran-Irak, berlaku pula di Afghanistan, berlaku pula di Timur Tengah tuan-tuan sekalian. Maknanya orang Melayu, orang Islam ni tidak belajar. Orang Melayu lagi tak belajar. Sebab tu dinamakan Melayu mudah lupa tu. Ini tu sekalian yang berlaku sekarang ni. Kita doa tu sekalian tiap kali sembahyang, solat hajat, tolong doakan teman-teman di Mesir tu sekalian. Ya, dahsyat tau peluru yang dipakai. Kalau tuan-tuan tengok semua, saya tengok tu satu logo. Ni tuan-tuan kalau nak tengok sekarang ni, tengok laman web Facebook Mesir kini tu sekalian. Iaitu terus akses direct daripada Ikhwan hantar pada satu sahabat kita ni akan terjemah dalam bahasa Melayu tu sekalian. Ya. Mereka menggunakan peluru-peluru yang sangat canggih. Dia tembak ni tu sekalian, dia tak meletup kat luar, dia meletup kat dalam. Sebab tu bila pegang kepala dia dah lembik macam buah papaya jatuh. Macam buah betik jatuh. Dahsyat. Tembak, dia meletup kat dalam, hancur tu sekalian. Kalau tuan-tuan tengok tu dia punya daging tu berketul-ketul tu sekalian dekat jalan. Ini dahsyat yang berlaku di Mesir ini. Tapi ikhwan semalam menyatakan bahawa kita akan terus duduk di sini walaupun apa berlaku. Takkan dia nak habiskan semua sekali kot rakyat Mesir. Tu ini semangat perang Badar yang ada pada para sahabat kita kat sana ya. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, masing-masing sampai untuk mencari tempat. Orang kafir mengambil kawasan yang agak jauh daripada telaga-telaga air. Para sahabat mengambil kawasan yang ada air, kemudian duduk di tengah-tengah. Bila duduk di situ, seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu duduk sini ini arahan Allah Ta'ala, ada wahyu Allah Ta'ala, ataupun ini hanya strategi perang kamu?" Maka kata Rasulullah, ini hanya strategi perang saja. Kata orang ni, kalau cuma strategi perang, ini silap wahai Rasulullah. Ini bukan tempat kita. Kita kena ke depan lagi. Kita kena kuasai seluruh telaga-telaga yang ada. Kemudian kita kena pecahkan telaga-telaga yang berhampiran dengan kawasan Quraisy. Dan kita besarkan kita punya telaga. Padahal orang Islam tak perlu air pun, kerana ketika itu mereka puasa. Tapi untuk memastikan musuh tidak dapat sumber air. Kemudian Nabi pun duduk satu tempat. Sahabat lagi seorang datang pula. Sa'ad bin Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, elok kamu duduk di belakang, jangan duduk depan." Pasal apa? Ini peperangan kali pertama. Kalau terjadi apa-apa pada kamu ya Rasulullah, ia akan melemahkan semangat para pejuang. Jadi kamu duduk di belakang, kamu tiupkan semangat daripada belakang. Kiranya kita menang, kita akan raikan kejayaan kita bersama-sama. Kiranya kita tewas ya Rasulullah, engkau ada peluang untuk naik kuda balik ke Madinah untuk bentuk satu lagi tentera untuk bersama-sama dengan kita. Ini cadangan para sahabat tadi. Jadi masing-masing bagi pandangan. Kemudian sesudah itu peperangan pun dimulakan, iaitu pada pagi Jumaat tentu sekalian. Pada pagi Jumaat 17 Ramadan berlaku pertempuran. Pertempuran dimulakan dengan 3 pahlawan lawan 3 pahlawan. Pahlawan Islam diketuai oleh Hamzah, kemudian Ali, kemudian ada seorang lagi sahabat, bertempur dengan 3 orang pembesar Quraisy. Dan akhirnya menang 3-0 tentu sekalian. Kemudian barulah berlaku pertempuran. Itu baru gentleman. Ini dia duduk atas bumbung pergi tembak orang kat bawah. Apa punya teruk lah tentu sekalian. Yang askar Mesir ni kalau berani turun, one by one tentu sekalian. Peperangan Badar ni pelik tentu sekalian. Pasal apa? Semua menteri Mekah ikut perang tau. Dia macam Kuala Besut baru ni tentu sekalian. Semua menteri turun sekali. Patut dia tak payahlah menteri-menteri turun. Dia kader-kader dia sudah cukup. Dia turun semua. Jadi perang Badar macam tu, semua sekali. Sebab itu dalam peperangan ini tentu sekalian, semua pembesar Quraisy mati terbunuh, kecuali Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan je tak pergi perang. Jadi dia dapat durian runtuh, terus menjadi Perdana Menteri Mekah, sampailah berlaku peristiwa Fathu Makkah.
Jadi mati semua. Sebelum berlakunya peperangan, Rasulullah nak bagi semangat para sahabat, bimbang kalau ada para sahabat yang masih tidak yakin, Nabi pun bagi tahu, bergembiralah, kita akan mendapat pertolongan Allah Taala. Nanti Abu Jahal mati kat sini, Abu Lahab mati kat sini, ditunjukkan tempat di mana mereka akan mati. Jadi memberi kekuatan pada para sahabat. Lalu Nabi mengambil segenggam pasir, dibacakan doa, kemudian ditaburkan, dan pasir ini ditiup angin mengenai muka-muka kepada pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Tidak lama selepas itu turun malaikat bersama-sama tentera Badar untuk berlawan dengan tentera Quraisy. Nabi di belakang terus berdoa sampai basah bajunya, terus dia menangis minta kepada Allah, wahai Tuhan, kalau kami kalah di Badar ini, wahai Tuhan, tidak ada lagi siapa akan menyembah kamu di muka bumi ini. Sebab kalau di Badar tu habis, tak ada dah siapa lagi nak sembah Allah Taala. Minta sampai menangis-nangis. Abu Bakar yang duduk di samping Rasulullah merasa kesian tengok Rasulullah. Udahlah ya Rasulullah, insyaAllah kita pasti menang, Allah Ta'ala pasti tolong ya Rasulullah. Sudahlah. Sebab tengok sampai menangis tentu lihat. Tengok Rasulullah dia juga yang memang confirm Allah Ta'ala nak bantu pun, kalau berdoa sungguh-sungguh sampai nangis. Kita ni kadang-kadang doa pun main-main je. Ini kat bandar ni kira okey juga. Kalau tetapi kampung lagi dahsyat. Imam baca tu rakaat keempat, rakaat ke-8 tu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Yang kat belakang tu amin, 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 amin. Itu malaikat nak catat pun susah tu sekalian. Ialah Allah amin, humma amin, in amin, na amin, nas amin, lu amin, ka amin. Macam mana dia nak bagi ganjaran tu sekalian? Kita berdoanya ada tertib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Macam tu. Sebab tu kalau boleh doanya biar cakap Melayu je tu sekalian ya. Malam ni Imam Arab dia doa Arab lah. Imam Melayu lepas ni cakap Melayu. Pasal banyak makmum tak faham tu sekalian. Itu pasal kadang-kadang sambil tersengguk pun amin juga. Saya ada pergi satu tempat, bagus imam tu sekalian. Dia buat tahlil kat rumah orang. Jadi tahlil ada ruang tamu, ada ruang dalam. Yang kat dalam tu tengok TV, yang kat bawah tu sibuk dengan masak. Imam tu doa, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang di ruang tamu ini ya Allah, yang di dalam tengah tengok TV ya Allah, yang di bawah tengah masak ya Allah. Dia sebut terkejut semua. Oh dia tu alamak, imam tahu dah. Kita tengah tengok TV, tutup TV itu tu sekalian. Dia kena macam tu. Sebab doa ni bila kita faham tu yang bagusnya. Orang perempuan lagi kadang-kadang dia tak tahu. Suami dia berdoa bahasa Arab, dia tak tahu, dia amin amin, padahal dia kata Allahumma zawijni marratan saniyah, kata dia. Faham tu kau? Dia tak tahu laki dia minta kahwin lagi satu, bini dia amin kat belakang. Pasal dia tak faham. Tu yang makbul betul tu tak? Jadi terbunuh tu sekalian 70 pahlawan Quraisy. Semua pembesar pahlawan yang besar-besar ni mati, 70 orang. 70 orang ditawan. Kemudian tentera Islam 14 orang mati syahid. Lalu balik mesyuarat tu sekalian. Mesyuarat, Nabi tanya Umar, Abu Bakar, apa pandangan kamu tentang tawanan perang Badar? Dia kata, ya Rasulullah, tawanan perang Badar ini masing-masing mempunyai kelebihan. Ada di antara mereka keluarganya kaya, jadi kita minta mereka bayar pampasan dengan wang, kita lepaskan dia. Ada di antara mereka yang pandai membaca, menulis dan mengira. Kita ajar mereka, kita minta mereka mengajar anak cucu kita sampai pandai 3M, membaca, menulis dan mengira. Bila dah pandai, kita lepaskan mereka. Lalu Nabi berpaling pada Umar, wahai Umar, apa pula pandangan kamu terhadap tentera Badar yang kita tawan? Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita penggal semua sekali. Dia senang cerita sekalian Umar, kita penggal semua sekali. Tetapi Rasulullah cenderung mengambil pendapat Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 67 hingga 69 menegur Rasulullah SAW. Maknanya sepatutnya pandangan Umar itulah yang dipegang, bukan pandangan Abu Bakar. Allah Ta'ala berfirman, maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi mempunyai tawanan perang sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.
Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah sebahagian dari rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal, halal bagi lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Jadi sebab tu dalam Quran ni ada beberapa ayat yang diturunkan asbab pandangan dan pendapat Sayyidina Umar. Ini salah satunya, iaitu menyokong bahawa pandangan Sayyidina Umar itu yang lebih tepat. Tapi memilih pandangan Abu Bakar juga bukan suatu yang salah. Dua-dua betul, cuma mana yang lebih baik itu saja. Jangan pula kata, Nabi salah lah, berdosa. Bukan. Ini benda yang cuma strategi saja. Dia bukan berkaitan dengan perkara akidah ataupun perkara asas pokok. Ini perkara furuk saja. Dia tak jadi masalah. Di antara apa yang dapat kita pelajari daripada perang Badar ini itu sekali pertama, bahawa peperangan Badar itu bukanlah semata-mata kerana keseronokan, kesungguhan untuk berperang, tetapi atas arahan Allah Ta'ala untuk mendapatkan gantian kepada harta umat Islam yang dirampas di kota Mekah terdahulu. Maka sebab itulah Rasulullah pergi, dan Allah Ta'ala pula menukarkan daripada kafilah perdagangan kepada tentera. Sebab kafilah perdagangan itu membawa keuntungan yang sedikit berbanding dengan tentera ini, tuan-tuan sekalian. Sebab tentera ni senjata dia dah mahal, tuan-tuan sekalian. Cuba bayang kalau dibawanya kapal selam, tuan-tuan sekalian, berapa juta dah. Tu dapat tawan kapal selam tu banyak, tuan-tuan sekalian. Banding kalau cuma dapat tawan satu kontainer rempah, mana lagi mahal, tuan-tuan sekalian. Jadi perang tu lebih untung lagi. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, untuk memberitahu pada kita bahawa harta orang kafir harbi itu tidak mulia dan tidak suci. Ia dibenarkan dirampas dengan syarat apabila mereka ini memusuhi Islam. Sebab tu orang kafir ni ada beberapa jenis. Dulu ada 4, sekarang jadi 5, tuan-tuan sekalian. Yang pertama dinamakan kafir harbi. Orang kafir harbi ialah orang kafir yang memusuhi Islam, mengkhianati Islam. Kita boleh rampas harta dia, boleh bunuh dia, tapi dengan syarat tidak melampaui batas. Mana kalau kita dah bunuh dia, setakat bunuh je, jangan kita bakar pula mayatnya, tak boleh, tuan-tuan sekalian. Ataupun kita cincang tubuh je, tak boleh. Sekadar itu saja. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau mereka cedera, kalau kita boleh bagi maaf pada dia, kita boleh buat perjanjian lain pula untuk perdamaian dan seumpama dengannya. Sebab itu tuan-tuan sekalian lihat, Salahuddin Al-Ayyubi memenangi, tuan-tuan sekalian, dalam beberapa siri perang salib itu cukup menakjubkan, sehingga orang kafir itu terlampau hormat dengan beliau. Kerana apa? Ketika mana King Richard itu sakit, tuan-tuan sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi mencadangkan supaya berlaku gencatan senjata sekejap, berhenti perang, sebab menghormati teman yang sedang sakit. Ketua, kalau kita padan muka kau sakit dah, biar cepat mampus tu. Kau lawan lagi kita, ya, datang menyerang negara kami. Ya Allah, cepat kalah dia, mampus. Kalau boleh gitu kita kan. Salahuddin Al-Ayyubi tak berhenti perang, sebab panglima tentera musuh kita sedang sakit. Berhenti dulu. Ada riwayat menyatakan Salahuddin Al-Ayyubi hantar doktor untuk rawat. Ada riwayat kata Salahuddin sendiri pergi merawat, tuan-tuan sekalian. Tu hebatnya tentera Islam. Sebab tu orang Islam dulu digeruni. Orang Islam sekarang tak ada siapa gerun, tuan-tuan sekalian. Pasal semayang pun tarawih, ya, tuan-tuan sekalian. Bulan lain tak berapa nampak tarawih, ya Allah, penuh surau masjid, tuan-tuan sekalian. Itu sebab saya cadangkan, tuan-tuan sekalian, supaya naik banner di masjid-masjid surau, barang siapa tidak solat fardu, jangan tarawih di surau kami. Macam tu, tuan-tuan sekalian. Tak payah datanglah sampai tarawih, nak apa-apa. Tapi insyaAllah yang ujung-ujung ni semua ikhlas ni, tuan-tuan sekalian. Dia tak ikhlas dia kat luar tu dah habis dah. Tu dia 10 hari pertama je. Tu dia dah tak ada qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ni tinggal yang ikhlas-ikhlas. InsyaAllah mudah-mudahan macam ni lah sampai ke malam raya nanti, tuan-tuan sekalian, kalau tak balik kampung, ramai teruskan, tuan-tuan sekalian, sampai ke penghujungnya. Ini sembahyang tarawih tapi tak sembahyang fardu. Malulah dengan malaikat, tuan-tuan sekalian. Esok malaikat kan bila mati selat, apa pasal kamu punya buku catatan kosong? Dia kata, malaikat macam mana boleh kosong? Aku tarawih tiap-tiap malam tahu bulan Ramadan sepanjang 30 tahun aku hidup. Tak adalah kosong. Cuba buka fail lain, buka lagi, kosong juga. Kosong lah, kamu punya buku 20 tahun tu kosong semua. Cuba kau ingat-ingat apa lagi kau tak buat? Kau sembahyang fardu tak? Sembahyang fardu tak nak buat, sembahyang tarawih je. Itu pasal lah kau punya buku kosong. Terus campak dalam neraka, tu sekalian. Jangan main-main. Kita mati bukan soalan pertama tu tarawih. Tarawih itu nombor soalan nombor berapa tak tahu, tu sekalian. Kalau kita mati terus, berapa rakaat tarawih awak buat? Sedap juga, ya tak? Ini
Ini tak ada, dia mula-mula yang wajib je. Wajib habis, baru yang sunat. Yang sunat ni menampung kecacatan yang fardu, tuan-tuan sekalian. Macam mana cacat? Yang tadi nak semayang, nak datang surau, kunci kereta lupa letak, tuan-tuan sekalian. Mana? Cari tak jumpa. Mana pula lah. Mak kuncinya mana Mak Mak kata, tak tahulah Pak tak nampak pula kunci mana ya. Kan Pak yang pegang tadi. Oh lah Mak kuncinya kat mana lo lah, kata jumpa ni. Long jumpa kunci Abah Long. Lah Abah punya kereta Abah, mana lagi Long tahu. Tak jumpa. Sudah ketuk rumah jiran sebelah. Bang nak pergi tarawih, numpang. Mana pula kunci kereta, esok pagi nak kerja ni. Semayang Isyak, Allahu Akbar, dalam hati tu masih mana kunci. Sebelah di kode Astro rupanya. Balik tengok ada betul. Cacat pahala sembahyangnya tu sekalian. Atau ditampal dengan puasa sembahyang sunat tu. Tampal dengan sembahyang sunat. Jadi ibarat orang pakai baju, koyak, ambil kain, tampal. Sekarang tak sembahyang, tak pakai baju, ambil kain tampal sini, ambil kain tampal sini. Tu apa? Gila tu sekalian. Sebab tu beramal jangan jadi orang gila. Kalau nak jadi gila betul tak apa, sebab orang gila confirm syurga tu sekalian. Tapi amal gila-gila belum tentu masuk syurga. Ya. Jadi itu sebenarnya banyak lagi lah kalau kita nak cerita perang Badar. Tapi kita ada tamu malam ni untuk bersama-sama kita. Sembayangnya mungkin lebih panjang daripada biasa tu sekalian. Sebab kalau imamnya Jawa memang pendek, tapi imam Arab boleh jadi panjang sikit. Kita ada tamu, kita raikan tetamu yang datang. Mudah-mudahan tetamu yang datang membawa rahmat. Nanti kita bagi sedikit sumbangan untuk beliau tu sekalian, yang di mana teman-teman kita di Gaza sekarang ni dikepung tu sekalian. Tahun sudah apabila Dr. Mursi menjadi presiden, Dr. Mursi buka semua pintu-pintu dari Rafah, semua mereka boleh keluar masuk secara bebas tanpa visa tu sekalian. Tapi sekarang mereka dikenakan visa sebagaimana zaman Mubarak. Mubarak dulu jahat tu sekalian. Dan bayang pintu sepadan ditutup, mereka melalui terowong-terowong. Tu sebab tu sekalian yang kumpulan-kumpulan Aqsa Sharif apa semua tu bila buat korban kambing tu 1 ekor 1000 tau. Sebab kambing tu naik orang tu sekalian tau. Dipikul tu daripada Sinai sampai masuk ke Gaza tau. Berapa kilometer tu dalam terowong tu sekalian. Lembu dipikul dia tu sekalian. Cuba tengok tu dalam web tu kalau tak percaya. Dahsyat tu sebab dia mahal tu sekalian. Susah mereka. Semasa Dr. Mursi memerintah dibuka tu sekalian. Tu sebab tahun lepas bila Israel serang, cuma dapat 8 hari je Dr. Mursi berucap tu sekalian. Itu pasal lah Israel ni, Amerika cukup tak puas hati dengan Dr. Mursi ni, sebab banyak membela rakyat di Gaza tu sekalian, Palestin ni. Tapi tu sekalian, setelah Dr. Mursi digulingkan, terowong-terowong itu habis semua tu sekalian. Ada yang dibom, ada yang dimasukkan air tu sekalian. Jadi siapa masuk tu kena berenang lah, apa tu. Sian tu sekalian. Sekarang mereka terkepung semula macam dulu. Siapa lagi nak bantu kalau bukan kita? Ni pun aku tak tahu dia balik nak masuk ikut mana tu sekalian. Sebab ikut Mesir dah tak boleh dah. Dia nak masuk ikut mana? Ada tak ada dia kena masuk ikut Jordan tu sekalian. Kalau dia lalu Jordan, lagi banyak halangan tu sekalian. Jordan dia nak masuk, dia kena lalu immigration Israel. Berapa sekatan tu sekalian mereka nak lalu, nak sampai ke Gaza itu tu sekalian. Kalau dia lalu Rafah, dia cuma satu je pintu, lepas tu masuk dah Palestin dah. Tapi bila dia lalu Jordan ataupun dia lalu Syria tak boleh masuk pula. Susah tu sekalian. Tu yang aku tengok kawan-kawan yang datang sini, macam mana kau nak balik esok. Tapi kita doakanlah dia selamat balik nanti, membawa bantuan-bantuan yang kita kumpulkan tu sekalian untuk membantu. Kena ingat, orang Palestin itu saudara kita tu sekalian. Kita jangan ikut PL Arab. Arab ni tu sekalian, ada Arab boleh harap, ada Arab tak boleh harap. Tu. Yang boleh harap dia anggap semua orang Islam saudara dia. Yang tak boleh harap itulah macam polis Dubai, macam Raja Saudi. Kita Arab Saudi je, dia Arab Palestin. Itu yang dibiarkan walaupun sama-sama Arab tu sekalian. Kita tidak mau hubungan kita dengan mereka ialah hubungan akidah tu sekalian. Kita satu akidah dengan mereka. Aqsa adalah milik orang Islam, bukan milik orang Yahudi. Mereka menceroboh tu sekalian, merampas tanah kita. Kita mesti bantu untuk membebaskan. Tak mampu kita nak pergi sana berperang, paling kurang dengan doa-doa dan sedekah-sedekah yang kita kirimkan kepada mereka, itulah tu sekalian sedikit
yang kita dapat bantu. Mereka dituliskan di Palestin ini umpama wakil kita untuk berperang. Pasal kita tak boleh pergi perang. Mereka wakil. Takkan wakil tangan kosong aja. Wakil kena bagilah duit sikit, doa. Macam tu baru betul jadi wakil. Ya. Mereka berempas pulas kat sana tengok bulan Ramadan. Mereka kena bom. Kita kat sini makan kuih bom. Itu selesa betul tuan sekalian. Tu sebab orang Malaysia ni kalau mati susah nak jawab. Kalau dia tak datang surau, dia jawab apa dengan Tuhan? Tuhan kata kau tak ada berapa orang kat sana, masuk surau kena bom, kena tembak. Kau tak ada aman, pasal apa tak datang surau? Itu sebab dalam surah Ar-Rahman tulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kamu aman, kamu sehat, harta banyak, tak ada siapa ganggu. Kamu tak mau ibadah ke? Tengok orang Palestin susah. Tapi mereka tetap istiqamah untuk beribadah pada Allah, taat pada Allah, melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti tolong kau ada dibentangkan sejadah ke apa, nanti dibantulah teman-teman kita daripada Palestin ni. Dan tentu sekalian, di luar sana saya ada buat jualan amal, kuih-kuih raya, biskut raya. Ini kita buat sendiri tentu sekalian. Sebahagiannya dibuat oleh ibu bapa yang mereka miskin, anak-anak tak boleh bayar yuran, mereka buat. Jadi kita tolong jualkan saja tentu sekalian. Sebahagiannya untuk bantu bayar listrik, api air kat sekolah tu. Jadi tolong nanti dibelilah kalau boleh dihabiskan tentu sekalian kuih tu. Sedap-sedap tu tentu sekalian. Tak sama macam Tesco Giant tu. Tesco Giant tu buat dah 5 bulan lepas. Lepas tu 10 jenis satu rasa tu sekalian. Kuih tart dengan semprit sama rasa tu sekalian. La ilaha illallah. Ini 10 jenis 10 rasa tu sekalian. InsyaAllah kita buat sendiri dengan tangan kita. Saya ada tu sekalian, Tokek Kilang telefon, Ustaz mau kuih kah? Kita banyak kuih mula-mula. Mula kau punya pasal lah, kata aku tak mau lah. Aku boleh buat sendiri. Tak apa, mahal sikit tapi sedap. Kita nak bagi orang makan tentu sekalian raya, pergi beli yang tak sedap buat apa kan? Bagi gembira sikit tamu yang datang rumah kita. Jadi nanti tolong habiskan balang-balang yang ada di belakang tentu sekalian Dan nanti saya juga akan letak tabung di tepi tentu sekalian. Itu untuk tabung derma ma'at tahfiz kita. Tolong masukkanlah banyak-banyak. Saya cuma nak minta yang baki bulan 6 punya je tentu sekalian, sebab bulan 7 dah sampai dah. Kan? Lepas tu tuan-tuan pula dapat bonus bulan gaji banyak tu. Jadi bagilah sikit kat ma'at tentu sekalian untuk bantu. Dan sekarang ni tentu sekalian kami sedang merancang untuk membeli tanah di sebelah ma'at kita, sebab asrama perempuan dah penuh. So kita nak beli tanah tersebut, harganya 240,000. Yang ni saya tak mau minta dengan tuan-tuan, cuma saya nak pinjam kalau ada siapa ada duit. Sebab nak beli 240,000 tak ada duit. Jadi saya nak pinjam. Saya nak 24 orang yang boleh bagi saya pinjam 10,000 seorang tentu sekalian untuk beli tanah tersebut. Jadi 10 orang 10,000 24 orang 240,000. Nanti bila saya dah bayar, saya tiap-tiap bulan ada orang bagi lagi, nanti kita akan bayar seorang-seorang, kita akan selesaikan 10,000 tiap-tiap bulan tentu sekalian. Nabi kata barang siapa memberi hutang kepada orang yang memerlukan, pahalanya 18 kali ganda daripada sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa memberi sedekah, memberi hutang, memberi pinjam 18 kali ganda daripada sedekah? Sedekah ni pahalanya sikit. Kata Rasulullah, kamu bersedekah, kadang-kadang orang dah tak perlu kamu bersedekah lagi. Contoh kita pergi pasar malam kan, dipegang mangkuk tu kita perlu, alah sianya 50 sen, Allah, dia pun ambil RM10 bagi. Lepas kita jalan, RM10 tu hilang tentu sekalian kan. Orang yang kemudian lalu lagi 50 sen, ini masuk dalam bukit. Lalu orang belakang pula, sianya lah 50 sen aja kawan tu bagi 5. Kadang-kadang satu hari dapat RM200-300 tentu sekalian. Mana dah lebih daripada keperluan dia, kita bagi lagi. Tapi orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan betul-betul perlu. Jadi kami betul-betul perlu tentu sekalian. Saya ada buat fikiran, ada tenaga untuk nak buat, pasal kita pelajar kita sekarang ramai 180 orang tentu sekalian. Jadi kita nak besarkan balik. Nanti cuti pula tentu sekalian bulan 11, pelajar-pelajar daripada luar sampai 250 orang pula tentu sekalian duduk di tempat kita. Jadi kalau tuan-tuan menyumbang, insya-Allah tak rugi tentu sekalian. Sok cerah je kubur tentu sekalian. Nak tahu kat dunia bulan berapa, senang je, tengok cerah, itu bulan 11 lah tu, pasal banyak orang datang sekolah tu sekalian. Jadi nanti siapa yang ada duit boleh bagi pinjam. Saya baru dapat 5 orang. Tadi baru seorang bank in 10,000 tadi. Nanti jumpa pelajar saya kat belakang, bagi cek terus Jangan tangguh esok-esok tu sekalian. Kalau esok memang tak bagi punya. Jadi malam ni saya nak bagi, tuan-tuan terus balik ambil cek, isi terus bagi nanti Saya akan pergi surau bawah, nanti sekejap lagi saya balik, saya datang sini balik tau. Jadi saya harap tuan-tuan dapat tunggu saya di belakang tu, dekat kemah tu Saya nak pergi ke bawah sekejap. Ada tazkirah kat flat tu Janji ni saya datang balik tau. Saya minta ada 24 orang akan bawa cek 10,000
10,000. Saya janji saya pulang balik insya-Allah. Itu jangan bimbang. Pasal tanah ni sayang kalau saya tak ambil. Sebelahnya tuan-tuan sekalian ada 2 ekar lagi, dia dah jadi gaung tahu, dia orang korek, dia jual tanah merah. Jadi saya hari tu dah sembang dengan owner tu kata tak tahulah tanah tu dah tak boleh buat apa dah ustaz, kata dia. Dah dikorek dia dah, tanah pun tak boleh duduk, tanam orang je boleh tuan-tuan sekalian. Jadi saya cadang, saya nak minta dia wakaf ataupun saya beli dengan harga separuh. Jadi tanah yang tengah-tengah ni dia tinggi membukit. Kita potong, kita tolak ke bawah. Jadi kita akan ada 6.6 ekar tuan-tuan sekalian. Jadi kita akan buat sekolah lelaki, sekolah perempuan, sekolah orang tua-tua tuan-tuan sekalian. Jadi bukan zaman Piramli je ada sekolah orang tua-tua. Kita zaman sekarang pun banyak orang tua nak bersekolah lagi tuan-tuan sekalian. Insya-Allah. Jadi saya mohon bantuan daripada tuan-tuan puan. Balik nanti saya tunggu kat belakang. Sila jumpa saya di belakang dengan cek 10,000 seorang insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kau berikanlah kesihatan kepada kami sebaik-baiknya sehingga kami boleh istiqamah beribadah di bulan Ramadan hingga ke akhirnya ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami keluasan rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah, agar kami boleh sentiasa infak di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kurniakan kepada kami malam Al-Qadar ya Allah. Kau kurniakan kepada kami malam Al-Qadar ya Allah. Kau kurniakan kami ketakwaan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.